Borak Tengah Lapar. Pagi-pagi pergi ke taman, jumpa pula anak Cik Jaafar. Hari ini dalam kenangan bertemu lagi kita dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang ke-23 kita berpuasa. Ini bermakna Borak Tengah Lapar pun dah melangkah untuk episod yang ke-23. Wow. Bersama saya Putra Azwan, juga bersama Ustaz Zul Hamad dan juga Fikri Ibrahim. Kita masih lagi berbicara dengan pelbagai persoalan yang telah diberikan oleh pendengar kita menerusi email yang telah pun dikirimkan ke meja penerbit kita ni. Dan untuk hari ini topiknya apa pula agaknya? Nak tahu apakah topiknya? Jom kita bersama Fikri untuk bacakan email tersebut. Baik. Soalan daripada Haziq daripada Kepung ingin berkongsikan pandangan. Pemerhatian saya pada bulan Ramadan, masjid dan surau penuh dengan orang ramai menunaikan solat tarawih. Tetapi apabila akhir Ramadan, suasana makin lengang. Dari 20 baris, sekarang tinggal 3 baris. Dari ramai anak muda, kini tinggal yang veteran saja. Rasanya mereka sibuk pergi ke mall, bazar dan expo hari raya. Pandangan Ustaz terhadap senario ini. Hashtag malam 7 likur, hashtag terawih ke laut, hashtag pecutan terakhir, hashtag borak tengah lapar. Terawih ke laut. Marah banget di laut. Marah. Tapi kenapa tinggal yang veteran saja tadi? Tu lah. Batal larat nak pergi. Minta maaf, saya bergurau saja. Kan. Yang tinggal itulah orang yang komitmen betul. Orang yang istiqomah betul-betul. Setiap tahun muka sama je. Setiap tahun muka sama je kan. Inilah keadaan yang berlaku kan. Terutamanya di negara-negara Asia Tenggara ni kan. Negara apa namanya macam Thailand, Singapura, Malaysia kita kan. Kenapa? Awal the first day tu pula. The first day kan. Hari yang pertama tu semua orang pergi penuh. Semayang tarawih kan. Sampai kita kata, bagusnya Malaysia macam ni kan. Orang Arab datang sini dia punya terkejut. Terkejut monkey dia kan. Alah, nak tengok kat sana pun tak macam ni kan. Ya Ustaz. Tapi dia datang 10 yang terakhir tu, 7 yang terakhir. Hari ni 23 kan. 7 yang terakhir, tengok-tengok tu. Tu Imam, tu Bilal, tu Syak itu yang ada. Mana yang pergi ramai-ramai tadi? Tak ada, semua pergi ke tempat lain. Ini sebenarnya ialah bergantung kepada iman seseorang. Dia bukan negara juga. Ya Ustaz. Dia iman seseorang. Ada juga orang muda yang stay sampai 30 hari bulan. Sampai 30 Ramadan. Saya payah nak sebut lah. Dia punya baru Ustaz. Baru saya dah tahu baru lah. dah bergerak dah tu. Pada riak dekat situ. Hashtag riak ni. Hashtag riak tadi. Jadi nak ceritanya bahawa Ramadan ini sebenarnya 10 malam terakhir itu sepatutnya kita kejar. Sepatutnya inilah kita punya pecutan terakhir. Betul. Takkan pecutan pada awal. Pecut pada awal bagus juga. Tapi 10 malam terakhir ini yang kita nak kejar apa dia? Mencari Laila. Mencari Laila. Mencari Laila. Awak berkias. Betul. Iaitu Lailatul Qadar. Iaitu yang disebut oleh Nabi, dia berada pada 10 malam terakhir dan juga hari-hari ganjil. Itu tak semestinya daripada awal, tak ada. Tapi kita buat pecutan terakhir supaya kita berjumpa, dapat kita malam Al-Qadar itu. Lailatul itu dah malam. Laila itu dah malam. Malam Al-Qadar atas Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana malam ini ada hikmah-hikmah dia. Mungkin ada soalan nak tanya lepas ni kan. Tapi tak apa, saya sebutkan terus kan. Iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ustaz. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Fikri. Ya Ustaz. 1000 bulan ni 83 tahun. Kalau duduk kira-kira kan. Kita dah lah daripada kita memayis ataupun kita nak akhir balik sehingga lepas tingkatan 5 kita tak berapa nak main ibadat sangat. Selepas itu, mana kita dah tertinggal lama. Belum tentu juga kita sampai ke 83 tahun. Tapi kalau 83 tahun beramal ibadah sentiasa okeylah. Tapi kalau 83 tahun umur 80 baru nak buat amal ibadat. Jadi kita tak sempat. Jadi kalau kita sempat dengan malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Al-Qadar ini, yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, alangkah bagusnya. Sebab tu kita kena buat pecutan ini sentiasa. Malam yang 10 malam terakhir ialah malam yang mendapat itqu minan nar. Menjauhkan kita daripada api neraka. Kita hidup atas muka bumi ini sentiasa diuji. Bulan Ramadan adalah ujian juga. Tak boleh makan, tak boleh minum satu hal. Tak boleh tengok. Nak tengok, sekali tengok, tak boleh. Tengok apa tu? Tengok benda-benda yang baik. Baik, okey. Yang tak baik tadi. Yang tak baik. Sama juga dengan WhatsApp ke dalam grup yang apa gitu, dalam YouTube ke perkara yang tak baik, gambar-gambar yang tak baik, video yang tak baik, avoidkan, jangan tengok. Tengok hadis, tengok wirid, tengok nasyid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu maksudnya.
Jadi itu 10 malam terakhir itu ataupun 7 malam terakhir kita buat pejutan dah sekarang. Jadi inilah yang kita bincangkan hari ini dalam Borak Tengah Lapar. Topiknya iaitu mengenai pecutan akhir. Kejap lagi ada banyak lagi nak tanya pada Ustaz ni. Tapi kita berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, kembali bersama kami dalam Borak Tengah Lapar yang ke udara setiap petang. Setiap hari sepanjang Ramadan bermula pukul 4.30 petang dan juga anda boleh dengarkan ulangannya pastinya di radio nombor 1 orang KL, KLFM Rentak Interaktif Kuala. Setiap pagi waktu sahur pada pukul 5.30 pagi. Dan juga boleh saksikan kami secara visual di YouTube kami KLFM Official. Bersama saya hari ini Putra Azwan, Ustaz Zulhamad dan juga Fikri Ibrahim masih berbicara mengenai pecutan akhir. Jadi Fikri, saya tengok awak termenung tu mungkin ada soalan Zikir. mungkin. Oh betul, itu dia makanan makan dia. yang Itu terakhir makanan ni. dia. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. 99. Baik. Silakan apa dia? Ustaz, kawan saya dululah, bukan saya. Okey. Kawan saya dulu. Bila menjelang malam 10 malam terakhir ni, dia konon-konon ada inilah macam malam ganjil je. Malam ganjil hujan. So dia pergi tarawih malam ganjil dan tengok cuaca sejuk ke tidak. Macam mana tu? Dia pilih malam ganjil begitu Malam ganjil. Malam macam genap tu. duduk rumah. Duduk rumah. Semayang kat rumah. Kalau cuaca panas pun dia tak pergi Tak pergi dia semalam ni panas ni. Bukan ni. Ini lagi ciri-ciri Dia akan lain call macam. saya setiap pagi. Oh ya, semalam kot. Macam tu kan. Mungkin dia baca tapi zaman dulu-dulu memang macam tu. Betul. Zaman dulu orang tua-tua, orang bayar atuk-atuk kita kan. Dia kalau dia kata malam ganjil, kita tengok kalau sejuk, ada hujan petang, Hujan gerimis. Gerimis. Cepat-cepat kita pergi sembahyang tarawih. Okey. Itu malam kiamul Lailatul Lailatul Qadar. Qadar tu dia kata. Tapi sebenarnya memang ada dinyatakan ada hadis sebut malam-malam ganjil. Tapi malam-malam sunat pun malam-malam genap pun apa nama atau kita panggil malam-malam yang 2, 4, 6, 8 ni kan. Pun kita tak boleh tinggal. Bukan tak boleh tinggal maksud saya wajib. Tetapi bila sebut pecutan terakhir, jangan pergi malam 23, 25 saja. Jangan berkira. Kira lepas tu relax, malam lain duduk kat rumah tengok TV. Tak betul juga macam tu. So kita pecut ni macam pecut terakhir, macam kita lari 400 meter lah. Satu stadium kan. 100 meter terakhir tu, takkan nak berlari sekejap, perlahan. Berlari sekejap, perlahan. Bayangkan, sampai tak? Sampai, tapi ke belakang lah. So 10 meter terakhir tu terus pecut. Orang kata, All out lah. all out. All out tu semua sekali tu supaya kita dapat yang pertama. So bila kita pecutan terakhir, insya-Allah kita akan dapat. InsyaAllah. Sebab kita tak miss walaupun satu hari, kita tak miss untuk melakukan amal-amal ibadah sunat yang lain. Insya-Allah kita dapat. Cuma bagaimana kita dapat itu Allah Taala wallahu alam saja yang tahu. Allah Taala saja yang tahu sebab tanda-tanda diberi. Tetapi kalau tanda-tanda itu tidak ada, tak dapat dah tahun ni, tak ada kot Lailatul Qadar pada malam ni. Tapi setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Cuma kita tak, mungkin ditunjuk kepada orang alim ulama, orang-orang yang para syuhada kan, yang orang yang berjuang ke jalan Allah, berperang jalan Allah, meninggal, dia dapat waktu itu, nampak kan? Tapi kita pun jangan fikir nak Lailatul Qadar saja. Itu yang pergi ganjil saja tu. Jadi kaedah kawan Fikri tak boleh ikut lah Ustaz. Tak sepatutnya Tak sepatutnya lah. Sepatutnya dia akan daripada 1 Ramadan sehinggalah 30 Ramadan. Barulah sebenarnya dia boleh menyambut Aidilfitri. Nikmat tu kan. Nikmat tu. Okey. Jangan selang-seli. Ambil yang ni tak. Ambil yang ni tak. Tak boleh. Tapi memang strategi dah kawan awak bagus juga. Genius. Okey, jadi Ustaz, kita dikabarkan Ustaz juga ada pengalaman berpuasa di luar negara lah, saya Malaysia ni kan. Apa beza dia Ustaz? Betul. Adakah masjid mereka sama awal-awal penuh, hujung-hujung sikit ataupun sama ke ataupun macam mana Ustaz? Dari segi perbezaan memang ada perbezaan lah. Kalau di negara-negara barat, di negara Middle East, negara-negara Asia Barat kan, negara-negara Arab ini, di peringkat awal sehinggalah 30 Ramadan, kita terutama 10 malam terakhir, kita katakan hari pertama penuh. 10 malam terakhir 2 kali ganda. Ya. Sehingga semayang dekat luar. Berbeza dengan negara kita. Terbalik. Dia terbalik. Sebab di sana dia tak fikirkan nak beli belah apa, nak tukar langsir lah, nak apa begitu gini. The first day dia solat tu, the first day dia sambut air raya 1 hari. Kemudian lain dia balik pada aktiviti asal dia. Negara kita lain.
Negara kita ialah banyak kita mengimarah ataupun meraihkan tetamu, meraihkan sahabat, kan, meraihkan jiran, meraihkan sanak saudara. Sebab tu kita ada sampai 30 hari raya. Sebenarnya raya itu satu je. Hari pertama itu saja. Yang lain itu bulan. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Tapi kita panggil hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nak orang yang berpuasa 6 kan. Oh dah raya pula, raya ke-7 pula. Itu kita. Indonesia. Salah ke? Tak salah. Malah kita digalakkan untuk bersilaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara dan kita kena islah, kena gabungkan, kena jalinkan persaudaraan itu. Jadi baguslah kita buat open house ini, open house itu, panggil orang makan. Perkara yang paling bagus ialah kita menjamu orang makan. Ya, Ustaz. Jadi boleh. Halal tak? Halal. Haram ke? Tak haram. Bagus dituntut. Cuma negara luar, contohnya saya pernah berpuasa di Madinah, juga di Mekah kan. Di sana bila semayang hari raya, kemudian ada jamuan hari raya, hari esok 2 Syawal, balik pada aktiviti asal. Balik pada aktiviti. Cuma yang tadi, kalau di Masjidil Haram itu, melimpah ruahnya kita katakan sampai 3 km. 3 km daripada Masjidil Haram. Yes. Sampai ke ajak ke bawah tu masih lagi orang semayang. Nak lagi kalau misalnya kata malam ganjil. Lagi termasuk kawan-kawan saya lah. Yang ganjil tu orang Malaysia. Yang cari malam ganjil tu kan. Orang-orang sebelah kita ni, sebelah Asia Tenggara. Itu perbezaan. Sama juga dengan negara, kalau kita tengok negara-negara bukan Islam, lagilah benda tu tidak ada konsep meraihkan, tidak ada konsep kita katakan nak memperbanyakkan 30 malam terakhir itu. Yang kita cerita lah negara-negara Islam macam kita, macam negara-negara Middle East yang lain. Jadi di negara Arab memang macam tu. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sambutan hari raya hari pertama saja. Yang lain itu just makan-makan biasa saja, rawatan macam biasa. Kita sampai 30 Syawal pun ada lagi. Maksudnya dekat negara kita ni lebih kepada budaya lah. Budaya kita macam tu, budaya orang Melayu. Tak salah. Tak salah. Tapi lebih baik waktu Ramadan tu sampai ke hujung tu penuh lah masjid. Mana tanya Ustaz Fikri, jiran sebelah tiba-tiba 25 Ramadan bawa peti ais baru. Lawan. Tak boleh, peti ais. Dah relax dah. Esok pula belah kiri beli sofa pula. Takkan tengok saja. Sofa je. Itu yang sampai ke malam sibuk uruskan barang-barang. Tarawih pun tak pergi. Apa pun ke mana kan. Baiklah, kejap lagi kita akan kembali bersama dengan Ustaz dan juga Fikri. Tapi waktu ini kita berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, Borak Tengah Lapar masih bersama kami berbicara mengenai pecutan terakhir. Memandangkan hari ini pun kita dah melangkah kepada 10 hari terakhir puasa Ustaz. Dekat raya kita kejap je ya. Jadi kita masih bersemangat hari ini. Dan Ustaz, kita nak tanya lagi dah ini mengenai pecutan akhir ni. Nak tanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan hadis ataupun mungkin ayat Al-Quran mengenai keberkatan malam Lailatul Qadar ni Ustaz. Itu famous tu ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tu. Ayat ni ialah menunjukkan bahawa keberkatan ataupun satu menyatakan tadi dalil naqli. Dalil naqli ini daripada Al-Quran ataupun hadis. Dalil akli itu dalil akal. Dalil naqli ini disebut ayat Quran ini menyatakan bahawa yang saya sebutkan tadi ialah barakahnya malam Al-Qadar ini ialah lebih baik dari 1000 bulan. Itu dinyatakan dalam surah tadi. 1000 bulan, 1083 tahun. Kalau kita sia-siakan, kita tak buat amal ibadat, kita sangat-sangatlah kerugian. Kerugian kan. Nak rugi di akhirat esok, tengok-tengok buku amalan, hidup tak pada 2023 Ramadan? Hidup. Buat amal ibadat tak? Buat. Yang wajib saja. Yang sunat, tak buat. Tengok-tengok orang lain sebelah, jiran kita, bertimbun-timbun dia punya tulisan amalan dia. Beratus-ratus kilogram. Kita nak menyesal pada waktu tu? Tak boleh menyesal dah. Tak guna Ustaz. Tak guna dah. Sebab ini masa penjurian dah. Penjurian kita pergi ke sebelah kiri ke, pergi ke sebelah kanan. Kiri ke masuk neraka, ini sebelah kanan masuk syurga. Nak pergi ke mana? Buka amalan kita terima, tengok. Ya Allah, menangis pada waktu itu. Tak guna dah. Menangislah sekarang. Maknanya kalau kita kata pecutan terakhir, pecuk betul-betul. Kita dapat analogi tak ada orang lari 400 meter kan, stadium. 100 meter terakhir, 50 meter terakhir, 10 meter terakhir. Itulah sepatutnya full power. Keluar, pop semua sekali, tekan mana yang bagus, lari cepat-cepat. Sama juga dengan solat. Kalau boleh, daripada 10 malam terakhir itu, kita duduk
lepas buka puasa, semayang tarawih, kemudian semayang isyak, terus tidur sekejap, kemudian terus bangun qiyamul lail, berzikir, berwirid sehinggalah kita bersahur. Jangan kita apa, saya nak pesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan juga yang sedang mendengar, jangan kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang merugikan. Jangan kita tidak qiyamul lail walaupun satu hari untuk bulan Ramadan ini. Rugi, sangat-sangat rugi. Oh, kalau kita kira dengan RM1 Fikri, kan, RM1 tiba-tiba orang bagi kita 1 juta. Kita tolak 900,000, nak 100,000 je. Rugi tak? Rugi, Ustaz. Banyak rugi tu. Aduh, Jarang, Ustaz. Bukan mudah nak berjumpa, Ustaz. Betul. Ramadan Ataupun ni. kita pergi semayang tu orang bagi 1,000. Kalau nak dikirakan dengan material lah, dengan keuangan kan. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Yang dapat tengok masa di akhirat kelak, buka-buka amalan. Kita nak ke syurga ke neraka. Sangat rugi. Sebab tahun depan belum tentu lagi kita ada. Betul, Ustaz. Betul, Belum Ustaz. tentu. Siapa nak menjamin tahun depan kita? Betul. Bukan tahun depan, hatta esok lusa kan. Betul, Ustaz. Jadi kita Allah. pergunakanlah. Tapi antara nikmat lain ataupun kesan lain yang terasa bila kita mengamalkan buat amalan dalam bulan puasa ni, ketenangan tu. Sebab saya rasa bulan puasa ni paling lain antara bulan lain. Awak dah angkat 1 minit ya. Saya ada soalan lain kat Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, kadang-kadang ada orang memang dia nak kalau boleh menunaikan ibadah di bulan puasa, tetapi kekangan masa, tanggungjawab kerja, ada masa sebagai contoh dia nak pergi masjid menunaikan jemaah tarawih, tapi tak boleh, dia terpaksa bekerja. Adakah boleh juga dia melakukan ibadah-ibadah tersebut waktu dia bekerja? Islam ni kan adil. Islam ni kan menjamin hak untuk semua orang. Ya, Ustaz. Kalau dia kata dalam tempoh 30 hari, takkan 30 hari shift malam tak mau. Mesti ada juga dia shift Halus, siang. kan? Jadi masa dia shift malam tu tak boleh nampak qiyamul lail, ataupun dia semayang sunat pun boleh. Dia syarat qiyamul lail ini kita tidur dulu sekejap. Kita tidur kemudian kita bangun. Baru nama qiyam, berdiri. Beri waktu malam kan. So kalau dia berada di office ataupun berada di rakan-rakan kita yang bekerja pengawal keselamatan contohnya, terpaksa shift malam daripada 7 pagi, 7 malam sampai 7 pagi esok kan. Ataupun yang bekerja dekat kilang dan sebagainya, boleh. Tak semestinya solat itu. Masa tuan-tuan tengah menguruskan berzikir macam Fikri ni pun boleh. Tapi kalau bernasyid dini hari ni orang lain pula cerita kan. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berzikir. Pun itu dikirakan Ibadah. Allah Taala dah menetapkan orang itu sudah berada pada mendirikan malam. Alhamdulillah. Apatah lagi kalau kita solat kan. Itu. Tahniah, Fikri. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Jadi jangan bimbang rakan-rakan kita yang bekerja shift malam. Jangan bimbang. Mana dalam tempoh tuan-tuan perempuan bekerja shift malam itu sentiasa basahkan bibir kita ini dengan zikir. Dengan zikir. Kecuali dia bekerja sebagai orang yang bercakap lah. Ambil order kan? Ambil order ke. Yelah. Boleh juga. Kalau orang lain dengar lagi bagus. Alhamdulillah. Sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rebutlah peluang di 10 malam terakhir ni dengan pelbagai ibadah, Ustaz. Betul. Pecutan terakhir. Makin dekat, makin pecut. Makin Bukan kuat. makin dekat, makin kuat. dah nak raya dah. Jangan macam tu, Ustaz. Betul. Baik, apa Sabar ni. pun terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini. Ya, Untuk sama-sama. topik kita pecutan akhir ni. InsyaAllah esok kita kembali lagi bersama Ustaz Zul Hamad dan juga Fikri Ibrahim. Pasti menerusi Borak Tengah Lapar di waktu yang sama. Jumpa lagi esok. Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.